So bila bonds yang pertama ni N pertama lah, yang kedua dan seterusnya. So dia kata Tn apa yang dia less than 1 meter. So kita ada rumus ni. Kita kena cari A, kita kena cari R, baru kita boleh jawab N. Okay. So A kita, bonds A kita adalah bonds yang pertama lah, iaitu 3 meter ni. 3 meter bonds yang pertama. Maximum head sebab yang paling pertama lah, yang paling maksimum tinggi dia 3 meter. And then dia kata the head of the period each bonds is 95%. Okay, so kita 95% is 0.95. So yang ni lah ratio dia. So ni R kita 0.95. Okay, so kita masukkan dalam rumus saja. A kita 3, R 0.95, N tolak 1, besar pada 1, kecil pada 1. And then kita ambil kalkulator, bahagi 1/3 lah. Bagi 1/3. Okay, jadi 1/3 dulu lah. Ini kita masukkan log. N tolak 1 bawa ke depan. Log 0.95 bagi log log 1/3. Okay, so akan jadi N tolak 1 kecil pada log 1/3 bahagi log 0.95. Okay, hati-hati kat sini log 1/3 ni dia 0.333 kan. Log 0.5 ni dia, kalau kita ada log, dia ada 0 point kat depan, 0.1, 0.2 ke, nilai log ni akan jadi negatif. So ni atas bawah negatif ni. Ni negatif, ni pun negatif. So bila membahagi nombor negatif, simbol nanti kena tukar. So jadi N tolak 1 lebih besar. Sebab dia bahagi nombor negatif kat bawah. So kita pakai kalkulator je. Log dalam kurungan 1/3 bahagi log dalam kurungan 0.95. Dapat 21.42. Okey, N besar pada 22.42 lah. Bawa 1 ke sebelah sana. Kemudian nombor bulat yang paling dekat adalah 23. Jangan lupa tukar simbol sebab dia membagi nombor negatif. So bonds yang ke-23. Baru dapat head dia less than 1 meter. Okay. Okay, ni adalah deriving the formula sum of the first Sn. So, ni adalah cara dia nak derive macam mana rumus Sn tu boleh terbentuk. Sn, dia dah explain tadi, dia adalah sum of the first n terms. So, macam mana rumus ni boleh terbentuk. Inilah cara-cara dia. Dia list satu, ni sebutan pertama, ni sebutan kedua, sebutan ketiga dan seterusnya. Kemudian, apa yang dia buat, dia namakan yang nombor 1 ni Sn. Okay. Kemudian dia darab semua ni dengan R. So R, Sn, AR, semua dia darab dengan R. And then dia ambil persamaan 1 tolak persamaan 2. Okay. Bila tolak, yang hapus yang kat sini, yang silang ni hapus. So apa yang tinggal, yang depan dengan yang ni je tinggal. Okay. Yang ni je tinggal. So sebab tu jadi macam ni kan. Lepas tu dia faktorkan Sn kat luar. Lepas tu dia turunkan 1 tolak R. Okay. Ni A ni kalau
R kecil pada 1. B ni buat kalau R besar pada 1. Nanti awak tengok baik lah. Tapi basically cara dia macam tu. Kan dia didarab dengan R. Okay, yang ni rumus ni ada dah dalam aritmetik iaitu nak cari Tn adalah Sn tolak Sn tolak 1. Okay, contoh kalau nak cari T5, S5 tolak S4 lah contohnya. Okay. Example 14. Find that geometric series 1 plus 5 plus 25 plus 125 plus 625. Find the sum of 10 terms. Okay, so ada S10 lah nak cari ni. Keluarkan dulu A1 R5 bahagi ni, maksudnya dia sama je. Kalau tulis macam ni sama je dengan tulis koma, sama je. 25 16 25 sama je kan. So R dia 5 bagi 1 lah 5. And then masukkan dalam formula. Ingat 5 kuasa 10 ni kena buat dulu, baru tolak dengan sama dengan dulu, baru tolak dengan 1. Okay, so dapat macam ni. Kita guna formula R tolak sebab R dia besar pada 1. Okay, dia kata B, find the value of N where Sn is 3906. Okay, Sn. So ni dia masukkan rumus lah. A1 R cos N tolak 1 R tolak 1 sama dengan 3906. Okay, lepas tu 5 tolak 1 4 shoot dengan 3906 dapat ni. And then tambah 1 dapat ni. Okay, and then yang ni awak boleh guna kaedah log macam ni, atau awak guess 5 cos N sama dengan 5 cos apa. 5 cos apa yang 15625 ni. Mesti ada sebab dia sama dengan kan. Kalau tak pun pakai log macam ni. Guess ni boleh pakai kalkulator lah. 5 kuasa 2. Dia mesti try lah sampai dapat 15625. So akan dapat 6 juga, 5 kuasa 6. Okay, example 14 dah. Example 15. A health product company has planned a marketing strategy. Each member has to promote the company product by getting 2 downlines. Show that the numbers in each level follow a geometric progression. So dia kata strategi dia seorang kena cari 2. Seorang cari 2. Seorang cari 2. So jadi macam ni, level 1, level 2, level 3, level 4. So dia kata okay, so level 1 ni seorang lah kan. Kalau kita ikutkan level 2 ni 2 orang. Level 3 4. Level 4 2 4 6 8. So follow tak geometric progression ni. Awak try lah guna R kan. So 2 bagi 1 2, 4 bagi 2 pun 2. So sama kan. So follows a geometric progression. Ni kira T1, T2, T3, T4 lah ni kan. So if there are 9 levels in the marketing strategy, find the total numbers of members involved in promoting the product. So ada 9 level, maksudnya cari S9. So masuk je rumus A1 R2 kuasa 9 tolak 1. So rumus kan, guna R tolak sebabnya R kita lebih daripada 1. So dapatlah 5 1 members Okay, ni adalah latihan dia buat. Okay, kita tengok pula sum of infinity. Okay, sum of infinity. Okay, infinity kita guna bila dia berterusan, dia tak ada stop, tak ada end terms, tak ada last term Okay, kita guna rumus ni. Sn A per 1 tolak R. Okay, R dia memang kecil pada 1 lah kalau sum of infinity ni. Okay. Find the sum of infinity for the geometric progression 45, 9, 1.8. So 45 is the A. R awak bahagi je 9 bagi 45 dapat 1/5. Dan masuk rumus. Okay, bila guna kalkulator ni, make sure you kurangkan this per ni. Awak masuk kalkulator 45 bahagi 1 kurangkan 1/5. Kalau tak awak buat mistake. Kena buat kurungan dengan kalkulator. Okay. Next, number 7 is example 17. The sum of to infinity of geometric progression is 31
half and the sum of the first two term is 28. Find the common ratio. Okay, maklumat kita ada sum infinity. Sum of the first and then sum of the first two term. Okay. Okay, dia bagi sum infinity kat sini. Okay. Apa yang dia buat, dia masukkan rumus, dia tulis rumus sum infinity and then dia tukar 31/2 kepada nombor pecahan tak wajar. So jadi 63/2. So step dia. Okay. Kemudian cikgu tahu dia nak simplify ni kan. So dia bawa 1 tolak R ni atas. Okay, akan dapat macam ni. Ni satu equation pertama lah. Maklumat kedua, kita ada 28 ni. Sum of the first two term. Kenapa dia A tambah R ni? Sebab sum of the first two term is T1 plus T2 adalah 28. Okay, T1 adalah A kan? T2, kalau awak tengok, kalau rumus ni, kalau T2, kita masukkan 2 kat sini, akan jadi A, R, N tolak 1 kan? 2 tolak 1. So, akan jadi AR. Ni 2 tolak 1. Kan? So, akan jadi A, R, 2 tolak 1, 1. Tak tulis, kita tak payah tulis R kuasa 1 kan? Kita tulis R sahaja. Sebab tu dia jadi macam ni. And then dia faktorkan A kat luar. Tu sebutan kedua. Okey, kita dah ada sebutan pertama, kita ada sebutan kedua. Okey, sekarang ni kita nak buang A ni dulu. Buang A ni. Nak buang A ni kita kena bahagilah. So, kiri bahagi dengan kiri, A 1 tambah R bahagi A. Ni kiri, ni kanan. 28 bahagi 63/2 bahagi darab dengan 1 tolak R. Dia bahagi. So, bila bahagi, A boleh potong. Okay. Then, shoot 1 tolak R ni naik atas. Jadi macam ni. Dia ambil kalkulator, ambil 28 bahagi 63/2. Dalam kurungan 28 bahagi 63/2 ni letak dalam kurungan. So, dapat 8/9. Expand, dia dapat macam ni. 1 tolak R squared. Okay, so R squared negatif bawa ke sebelah. Okay, kita buat macam ni. 1 tolak 8 daripada sini 1 tolak 89 sama dengan R squared. 1 tolak 89 adalah 1/9 sama dengan R squared. Terus dapat macam ni lah. Then punca kuasa. So dapatlah 2 nilai R. So ingat keluarkan persamaan dulu. And then bahagi untuk hilangkan satu term, iaitu A. Kat sini senang untuk kita hilangkan A lah. Okay, example for 18. Express the repeating decimals. The repeat ni 6363 dia repeat in the form of sum infinity of the geometric progression. Hence, express the numbers in the simplest form of fraction. So nak tukar jadi pecahan. Okay, apa yang dia buat? Dia tulis balik 0.56363 ni yang tak repeat dia tulis sekali. 0.5 dia tulis sekali macam tu. Okay, mana dia dapat 0.063 ni? Okay, awak bayangkan bentuk lazim bentuk lazim macam ni. 0.5 kat sini. Okay, next nombor boleh nak tambah tu, dia kena kosongkan kat sini. So baru 63. Lepas tu dia kena kosongkan kat sini, sini baru dapat 63. Okay, bila kita tambah, kita akan dapat macam ni. 0.56363. So kita tahu kat mana kosong kena ada. Okay. So 0.5 ni dia tak termasuk dalam sequence lah, sebab dia tak ada repeat apa-apa. Yang kita start dengan T1 yang ni, T1, T2. Kalau T3 kita tahu dah kosong nak letak mana, tak nak bagi bertindih. 0, 0, 63. Sebab dia repeat 63